Masa berzikir tu kan, ya Allah kata ni, mula memang rasa badan tu ringan sangat-sangat. Dia mula naik, naik macam tu kan. Alamak kata ni, sudah apa kan. Saya berzikir kuat lagi kuat lagi nya saya zikir, lagi kuat lagi tu. Tiba-tiba tu kata, yang saya perasan ada bunyi lah. Dia bunyi tu bunyi buluh. Bunyi buluh bergensel. Kau tak ada macam mana dia punya bunyi tu. Tapi bunyi buluh bergensel. Tahu kan? Tahu tak bunyi buluh bergensel tu macam mana? Dia ada serumpun buluh ha. Contoh dia ada serumpun ke dua rumpun buluh. Tapi dalam masa sama buluh-buluh ni dia bergensel-gensel. Jadi dia ada bunyi-bunyi dia tu. Kan? Jadi saya seolah-olah saya punya diri tu dah sampai dengan di antara buluh-buluh tu. Okey. Ada yang bertanya kan, alam apa yang menunjukkan itu punya itulah tempat bunian. Contoh lah kan, dia ada jugalah ada beberapa petanda-petanda. Contoh yang pertama, dia ada pohon buluh. Pohon buluh tu sama ada dia akan menunduk sikit. Pohon buluh tu dah macam menunduk sikit, seolah-olah macam ke pintu gerbang. Dia pohon buluh. Lepas tu yang kedua pula, dia macam ada pokok tu pula dia macam mana kata dia memang seolah-olah itulah pintu masuk, jalan masuk. Saya pun nak terang kata dia agak susah sikit tapi dia punya tu dia adalah petanda-petanda dia. Di situlah pintu masuk ke alam sana. Ke alam sana lah, ke alam bunian tersebut. Okey, jadi pada yang saya perasan lah, yang saya ingat pada masa tu, memang saya ada dengar bunyi bunyi buluh bergensel. Bunyi maksudlah bunyi buluh bergensel. Masa tu saya dah tak ingat apa-apa dah. Yang saya rasa saya seolah saya berada di alam-alam diorang. Bila saya dah pergi ke sana, dengan secara automatik tu lah mata tu terbuka. Bila orang kata dah melepasi rumpun buluh tu lah, barulah mata ni dia terbuka secara automatik. Dia terbuka. Bila terbuka tu, Allah kata kita rasa percaya ataupun tak. Kita rasa nak rasa takut pada masa tu, bukanlah takut sangat, cuma kita rasa astagfirullahalazim, kata aku kat mana ni? Aku kat mana sekarang ni kan? Dia ada perkampungan lah. Dia ada macam perkampungan. Dia punya perkampungan dia juga perkampungan lah. Dia punya perkampungan dia sama macam kita juga. Dia ada rumah. Okey, kalau di alam bunian, dia isyarat dia tu dia akan ada orang bela ayam hutan lah. Ada orang bela ayam hutan. Dia banyak itu. Dia akan bela ayam hutan. Maksudnya bila kita mendaki gunung ke bukit bukau ke, tiba-tiba tu kita pelik kan, kita nampak macam ada banyak ayam di atas-atas tu. Maksudnya bila ada ayam dekat-dekat situlah mungkin kita dah menghampiri perkampungan bunian. Kalau dia ada banyak lah, cuma apa yang saya cakap ini apa yang saya tahu sendirilah. Masa tu bila dah sampai, dah masuk di situ, ada perkampungan bunian. Cara dia berpakaian, rumah diorang, ayam, dia banyak ayam hutan. Ayam hutan ke ada, tapi dia memang banyak ayam. Banyak ayam. Cuma
bila saya dah berada di situ, seolah-olah saya ni tidak disuka. Disuka oleh mana? Saya tidak disuka oleh golongan lelaki tu. Sebab sebab ada juga yang mengatakan macam lelaki ni di alam manusia dia lebih handsome lagi daripada lelaki bunian. Kan? Saya bagi contoh kan. Saya bagi contoh. Sebab itu kalau perasan contoh saya ni kan. Kalau perasan contoh saya ni, boleh tolong komen kat situ kan. Kita selalu dengar kes kan, orang tu hilang disorok bunian, orang ni hilang dicolek bunian, orang ni masuk ke perkampungan bunian. Semuanya lelaki. Ada juga yang mati berada di alam bunian, lelaki. Kalau cuba ingat balik kan, kalau perasan lah, tak pernah dengar lagi perempuan hilang di alam bunian. Sama ada kan, dia berkes kan, okey, kes tu nama Samiah hilang di Gunung Bunian, hilang di Sorok Bunian. Contoh, jarang kita dengar perempuan tu hilang. Lelaki ni lah yang kerap hilang ke alam bunian. Sebab apa? Yang perempuan-perempuan bunian ni dia lebih suka kepada manusia-manusia ni, ataupun lelaki manusia ni di alam manusia ni dia suka. Sebab kita ni kita nampak lebih sempurna lagi daripada lelaki alam bunian. Dia sorok sana, dia berkahwin dengan orang bunian, kan, macam-macam, kan. Lelaki je banyak kes. Sebab itulah lelaki paling kerap hilang di bunian. Sebab itulah bila saya masuk di perkampungan bunian tu kan, saya rasa dia punya rasa saya tidak tidak disambut oleh lelaki di alam bunian tu. Tak apa suka tengok kita. Masa tu macam lah, berjumpa dengan dia ada ketua-ketua dorang. Dia sama macam kita, dia ada ketua kampung contoh kan. Adalah ketua kampung JKK, Tok 4, Tok Mulu, semua adalah. Dia sama macam kita je. Dia sama macam kita, kan. Bila sampai tu dia hanya perempuan tu dia agak lembut tu. Dia punya lemah lembut dia tu kan. Masa tu lah. Lalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua. Saya dijamu makan. Dijamu makan. Dijamu makan. Tak apa saya makan tahu lah. Tapi apa yang saya makan tu memang real. Memang kena nasi betul-betul lah, ya kan. Saya pun masa tu diperkenalkan lah dengan yang ni ketua dia, yang ni Tok 4 dia, yang ni Tok Ngulu dia, macam ni lah. JKK dia, ni Tok Bilal, Tok Siap. Contoh kita contoh. Dia kenalkan lah. Situ lah. Betul dia kenalkan lah diri. Saya kenal dengan diri kata. Dia sama saya ni Syed. Cuma saya nak tahulah kenapa saya boleh berada di sini. Sedangkan saya ada pertempatan lah di atas gunung. Kenapa saya boleh berada di sini? Sedangkan saya tak ada buat apa-apa yang orang kata membuatkan kamu semua ni marah saya. Saya kat macam itulah, saya kat macam tu. Dan saya pun datang ke sini pun saya nak menghabiskan saya punya tu je. Lepas tu saya terbalik itu je. Kan? Dan saya bukan ada niat yang macam-macam tu, tak ada. Saya hanya rasa saya kena habiskan segala apa yang saya kena habiskan malam ni juga. Dan kenapa saya kena dibawa ke sini? Kenapa? Sebab apa? Kan? Jadi adalah satu keluarga, dia macam satu keluarga ni lah, dia bersuara. Dia kata macam ni lah, dia panggil Syed macam ni lah. Syed katanya, sebenarnya katanya, sejak mula-mula kamu sampai, katanya, sejak mula kamu sampai di Padang Tok Syekh, dia kata kan. Dan sebelum tu jugalah kata, dan lepas tu kamu
dibawa oleh guru kamu pergi ke sini. Maksudnya ke tempat tadi tu, iaitu batu kapal. Ya betul. Ya dia. Pada masa tu dia kata kan, pada masa tu ramailah di antara anak-anak gadis ni yang berada juga di sana. Dan guru-guru kamu tahu, guru-guru kamu nampak. Betul lah. Tapi saya tak ada buat apa-apa yang orang kata yang boleh membuatkan kamu semua ni perlu untuk bawa saya pergi ke sini. Okey ya, pada masa tu memang saya masih sedar lagi. Saya sedarnya maksudnya ialah saya sedar yang saya berada di perkampungan tu. Dia rasa, dan masa sama kita rasa dan diri kita ni dikawal. Kita rasa yang diri kita ni dikawal oleh sama ada dia dikawal lah, kita punya diri ni dikawal oleh sesuatu benda. Kan. Betul cakap ada orang ni, ialah okey sekarang ni apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya buat? Okey, sekarang ni kata okeylah macam ni, kata sebabkan kamu pun nak menghabiskan kamu punya kerja, tak apalah. Kami sini minta kamu berada di sini sehingga petang nanti. Sehingga petang nanti. Sehingga petang nanti. Lepas tu kami akan hantar kamu pulang semula ke tempat kamu. Saya dilayan memang baik. Diberi makan, bagi minum air zam-zam. Dia bukan macam air zam-zam lah. Dia punya kelikatan tu lah, dia punya likatnya air tu rasa lebih daripada air zam-zam. Dia memang likat. Maksud tu, dia punya kelikatan air tu, dia punya memang likat. Minum air dia tu, bila minum air tu kita rasa lega. Kita rasa macam kesegar. Dia beri minum air tu, waktu dia bagi makan dah lah. Maknanya kehidupan pada masa tu dia biasa je. Dia macam kita lah. Ada yang baik, ada yang buat bekerja, ada yang orang kata duduk, duduk berlepak sana sini. Ada sama je dengan kita, sama macam kita je sebenarnya. Sama je. Bukan bila bunian tu dia contoh dia pakai tu dia ke sana sini, tak. Sama macam kita. Kita yelah balik rumah, duduk kejap dekat rumah kan. Lepas tu yang mana budak-budak dia akan main depan rumah. Sama je sebenarnya. Cuma dia punya lelaki bunian ni dia tak berapa suka. Dia tak berkenan sangat dengan lelaki manusia ni. Dia tak berapa berkenan. Mungkin yang kita ni orang kata lebih sempurna kepada orangnya tu, Allah malam lah kan. Cuma memang diorang tak berapa suka kepada lelaki manusia. Lepas tu maknanya dia punya rutin harian tu saya dah bukan, saya pun buat itu kan. Orang kata dalam masa sama pergilah ke masjid. Dia bukan masjid, dia panggil apa? Musola kan. Dia kecil je, pondok kecil lah. Ada pondok kecil. Musola. Saya duduk kat situ. Waktu ada 5 orangnya, dia pun akan mengaji. Kan dia nak macam kita duduk lah kan. Ada jenis orang kuat ilmu, jenis beragama, dia pun lebih membaca Al-Quran, mengaji semua tu kan. Yang perempuan pula dia buat itu, dia buat ini macam tu, makcik-makcik, akak-akak dia buat macam itu. Sama macam kita je. Sama. Cuma dia punya orang kata dia punya aura dia tu kan, dia punya aura badan kita ni dia lebih kepada keputih-putihan. Maksudnya kita nampak macam berkabus-kabus. Kita nampak macam berkabus-kabus. Dia bukanlah kita terus nampak tu ke muka dia tepat. Tak apa sebenarnya. Tak. Cuma dia nampak berkabus-kabus je. Seolah-olah dia punya tempat dia tu penuh dengan kabus-kabus. Faham tak? Macam contoh orang tu dia bakar sampah kan, punya asap tu keluar, dia lalu macam itulah dia punya kabus dia tu. Dia seluruh tempat tu penuh dengan kabus-kabus.
Memang kita tak akan nampak muka dia tu orang kata sejelas-jelasnya, tak. Tak. Macam mananya sekarang ni tengok muka saya sejelas-jelasnya, kan. Tapi saya memang takkan nampak muka diorang ni sejelas-jelasnya. Tak. Sebab apa? Sebab dia berkabus. Sebab kalau kalaunya ada pengalaman, dia dah masuk ke alam sana, dia akan tahu. Makan betul, bersembang dengan orang sana, bersembang dengan orang sini, sampailah ke tengah hari, kan, lepas tu sembahyang, lepas tu makan lagi. Itu je. Betul, adalah dia ada bermacam-macam orang kata aktiviti dia orang. Dia dan di sekeliling perkampungan dia orang ni, dia ada macam tanda-tanda lah. Dia macam contohlah, macam batu asas lah. Contoh dia ada satu batu. Seolah-olah dia punya kawasan ni lah kawasan dia orang. Kawasan dia orang. Sebab kalau contohlah kalau di Gunung Ledang, tu kalau yang pernah pergi ke sana, dia ada satu bahagian kita akan nampak satu tali yang plastik, tali apa? Talinya merah putih kan, awas tu kan. Dia akan tutup itu. Maksudnya apa? Di sana itulah dia punya perkampungan bunian itu. Itu. Dan ada satu batu dia condong sikit tu. Kat situ pun dia ada satu orang tua bongkok. Dia duduk kat situ. Orang tua bongkok duduk kat situ. Dia akan mengawal ataupun dia akan memerhati. Sama juga yang macam gini, yang di tempat yang ni tadi tu. Sama sebab saya akan nampak seorang tu dia nak kata nenek kebayan, bukan nenek kebayan, tapi dia berbongkok jugalah. Dia berbongkok, cuma memang takkan nampak muka. Dia takkan nampak muka pun. Dia berkabus je. Malam pun berkabus-kabus, waktu siang sama dia berkabus-kabus. Takkan nampak sejelas-jelas muka dia. Takkan nampak. Mungkin pada kampung itu saja ke, ataupun di tempat lain tu taknya tu, Wallahualam lah. Tapi pada masa tu yang saya nampak memang dia berkabus-kabus. Orang kata cara dia berjalan, dia orang kata okey je. Dan pada waktu petang-petang, contohlah kan pukul 4, pukul 5, sana dia akan menyanyi lagu apa saya tak ingat. Tapi dia akan menyanyikan lagu-lagu dia lah. Mungkin lagu-lagu wajib diorang, yang diorang akan menyanyi. Dia punya, bila kita dengar, seolah-olah akan buat kita punya ni, dia akan akan buat kita ni hilang hilang marah, hilang mengantuk. Contoh macam gitulah. Dia cuba nak mengawal kita. Bila kita dengar dia punya muzik lagu tu, saya pun tak apa ingat lah dia punya rentak tu, tak apa ingat. Sebab dia pun hanya dengar macam itu je. Nak untuk mengingatkan balik tu dia susah sikit. Sebab saya pun dilarang untuk mengajukkan sesuatu bunyi-bunyian di alam sana tu. Saya dilarang untuk mengajuk-ajukkan. Sebab dia, bila kita bercerita, takut dia akan muncul. Itu yang kita risau. Sebab tu saya kena, orang kata, cerita yang biasa-biasa je. Bukan nak menggempak-gempakkan tu, tak boleh. Sebab dia, itulah, kita akan dapat merasai kehadiran dia orang ni. Kan, bila dah petang masa tu, ada mula ada orang pun akan menyanyi itu, yang orang tua dia main, sama je. Dia punya rutin itu sama je rutin dia tu. Lepas tu saya rasa dah petang dah kan. Saya pun berjumpa dengan dia orang. Dia punya ketua dah lah. Mungkin ketua kot. Dia berpakaian
putih-putih dia adanya, keputih-putihan pun ada. Ada pun cara pakaian diorang tu, pakaian diorang tu. Cuma muka dia tu memang tak nampak jelas muka dia tu. Muka tu, walaupun saya cuba nak tengok muka tu kan, saya cuba nak tengok pandang muka tu, kita nampak berkabut je. Dia macam berkabur je bahagian muka. Takkan nampak jelas. Kita boleh dengar suara je. Suara dia yang macam mana, kita boleh dengar. Muka tu yang kita tak boleh nak nampak. Tak tahulah, mungkin diorang ni tak bagi kita tahu yang diorang ni siapa, ataupun mungkin juga diorang tak nak kita tahu bila rupa diorang macam itu, dan kita akan bercerita bila kita kembali ke alam kita. Yang tu Allah maklum lah. Tapi pada masa tu lah yang saya dapat nampak dia berkabus-kabus. Dia berkabus-kabus pada masa tu. Lepas tu dah petang, saya pun berjumpalah dengan ketua diorang. Cakap ada, Tok, okey, ni kan dah petang. Kata saya kena menghabiskan lah. Kalau boleh lah, kata Tok, kalau boleh saya minta lah dia hantar balik ke tempat saya tadi tu. Sebab ni pun dah lewat dah. Saya kena minta untuk dihantar balik saya ke alam saya. Dan saya ucap terima kasih sebab boleh sudi bawa saya pergi ke alam sini, walaupun tanpa rela saya. Dan saya tak minta pun. Dan saya bukanlah minta pun untuk masuk ke sini, tak pun. Kata sebab saya pun adalah tugasan saya yang sebenar-benarnya. Kan, bila dah macam itu, saya mula, orang kata, bukanlah kita rasa macam sekejap. Saya rasa seolah-olah dia punya kejadian tu dia bukan macam 2-3 jam je sebenarnya, kan. Seolah-olah, macam contoh lah, saya baca tadi pukul 4 pagi. Seolah-olah kita punya masa tu mungkin dalam pukul 7 pagi sampai ke pukul 8 pagi je. Lebih kurang kita rasa yang macam tu. Kan. Lepas tu, bila saya dah cakap macam tu, saya ingat lagi apa yang dia bagi tahu pada saya. Dia kata apa? Kamu gunalah ilmu yang ada sebaik-baiknya. Kamu bantulah orang yang betul-betul yang memerlukan bantuan kamu, dan kamu elakkanlah orang-orang yang cuba mengambil kesempatan dengan kamu. Dan kamu kena berhati-hati pada orang yang terlampau baik dengan kamu. Dan kamu kena berhati-hati pada semuanya sekali. Dia cakap macam itu. Bila dah petang pukul 4, teruslah dia bagi amanat. Saya ingat kamu, dia punya amanat tu lah yang masih ingat lagi sampai ke sekarang ni. Dia kata macam tu kan, ingat, baik kamu jangan baik sangat, jahat kamu janganlah buat jahat. Betul kan? Contoh dia kata kan, maknanya baik kita pada orang memanglah orang suka. Kadang-kadang tu orang tak suka pun pada kita. Tak kira lah orang tu yang macam mana, sama ada dia tu memang sesama perawat sekalipun, mana dia suka, tak pun. Dia bukannya sama macam dukun-dukun bawah tu. Diorang ni memang geng-geng diorang. Macam kita ni susah. Orang kata nak dapatkan persefahaman antara perawat-perawat kita lah, kan. Dia bagian ruqyah ke, dia bagian ilmu tu, dia bagian ni janji dia tak melanggar syarat, dia tak syirik, tak khurafat, yang tidak menduakan Allah apa semua tu. Patut kita kena bersama-sama lah. Kenalah ada kebersamaannya. Kita nak orang panggil kita ustaz-ustaz. Tak payah. Saya sendiri bukanlah sekolah pondok semua, tak. Memang saya ni memang
memang belajar pada kosong di bahagian ilmu perubatan sampailah ke sekarang ni. Sekarang ni pun kita masih lagi belajar. Sebab apa? Ilmu tu luas. Ini kata apa ni, di antara pesanan-pesanan tu lah yang diberi apa ni, yang sebelum diorang ni lepaskan saya kembali ke batu kapal tu tadi tu. Orang kata bagi kata-kata nasihat yang macam gitu, dan salam lah. Dia makan, okey. Bunian ni dia bukan dia makanan dia tu dia macam biasa, dia guna madu, air zam-zam, apa nama, macam manisan. Itunya masa tu lah. Kalau dia punya rupa dia Allah alam lah, tetapi dia punya rasa dia rasa macam kemanisan, dia macam manisan macam madu-madu macam itu. Lepas tu sebelum diorang ni hantar saya kembali ke batu kapal tadi tu, lepas tu adalah orang tua ni dia tak ada buat macam mana tahu, dia terus buat dekat dahi, macam gini kot ke buat macam gini, saya ingat dah. Dia tekan ni, dia tekan situ je. Tekan situ saya terus lah. Saya masa dia tekan tu, tahu tak, saya berada di ni saya berada di gua ikan Astagfirullahaladzim, di kolam puteri. Okey, kolam puteri ni air dia tu dia akan jatuh daripada gunung pada atas, dia akan jatuh ke depan kita. Jadi kita ni akan duduk di dalam gua. Kita akan duduk di dalam gua. Contoh sekarang ni kita duduk di dalam gua, air tu dia akan jatuh di depan kita. Dan di depan itulah kolam dia tu. Kolam di depan dia tu. Kolam dia tu di depan. Dan kolam dia ni dia akan yelah, ini yang diperkatakan lah, ada juga air kolam tu dia akan bertukar sama ada air dia tu kehitam-hitaman. Ada juga yang mengatakan air kolam tu dia akan bertukar ke merah-merahan. Itu wallahu alam. Cuma pada masa tu memang saya nampak air dia tu dia kehitam-hitaman air dia tu. Seolah-olah memang ke dalam, seolah-olah. Tapi kita yang nampak yang nampak pada masa tu dia memang air itu dia warna hitam. Saya berada di dalam gua yang berada di kolam puteri itu. Saya duduk di situ. Saya bukan berada di batu kapal tu lah. Saya bukan berada di situ kan. Bila saya berada di situ, tentulah saya terkejut kan. Kenapa saya berada kat sini kan? Sedangkan saya sendiri pun belum habis lagi baca yang di atas. Dan pada masa tu saya pun mungkin pada saya sendirilah, saya berada di situ mungkin pada masa tu. Pada masa tu dalam keadaan memang saya memang keadaan pakaian masih okey lagi, pakaian dia punya yelah, tubuh badan masih okey lagi, masih bermaya lagi pada masa tu kan. Betul. Apa nama, bila dah lama sikit tu saya terdengarlah suara orang memanggil-manggil. Suara orang memanggil kata, sini mesti dia ada sini. Dia mesti ada sini ni. Dia mesti ada sini Hampir tengok. Dia mesti ada kat dalam ni. Rupa-rupanya pada masa tu apa nama, guru tu lah dia turun, dia tengok ke situ, memang saya berada ke situ. Dia kata, kenapa pula diorang boleh pergi ke saya kan? Padahal saya belum menghabiskan lagi. Mungkin kat batu kapal tadi saya dah habis mungkin. Dan saya berada di kolam puteri tu pun saya belum habiskan lagi kan. Maksudnya saya pelik kenapa pula hang ada kat sini katanya. Ada apa hang kat sini? Aku dah cari ni, ketawan ni cari hang ni dah lama lah. Lama cari saya.
Saya baru turun kat sini ni cakap Saya baru turun kat sini. Saya baru je duduk kat sini. Saya cakap kat diorang saya duduk kat diorang. Saya baru je sampai kat sini. Saya baru sampai kat sini. Lepas tu saya punya guru kata, tak lah, hang ni dah 2-3 hari dah. Hang ni dah 2-3 hari dah. Saya kata macam 2-3 hari ke 2-3 jam. Sebab tadi saya berada di batu kapal dan sekarang ni saya berada kat sini. Saya baru je habis, saya cakap dia, saya baru je duduk kat sini sekarang ni. Saya baru je. Saya pun jadi baca komputer. Tak ni. Hang ni dah 2-3 hari dah tak ada. Tak ada. Ya betul. Aku dah cari hang kat batu kapal. Katanya. Kat sini pun, kat atas pun hang tak ada kan. Lepas tu dia kata je ni mesti hang ni ada ni sama ada hang dia buat lari ke apa macam tu malam-malam kan. Cuma orang kata je ni mesti ada. Dia kata 2-3 hari 2-3 jam. Kata saya baru lagi. Okey betul. Okey. Kalau 2-3 jam hang duduk kat mana tadi? Cuba hang cerita. Hang duduk kat mana? Dekat tadi kata pukul 3, pukul 4 saya duduk di batu kapal. Mana? Saya duduk di batu kapal kata. Masa saya tengah berzikir. Masa tu dalam keadaan mata pejam, dia kata saya dapat merasai cahaya-cahaya putih. Mula tu dia sikit je. Lama kelamaan dia makin banyak. Dan dalam masa sama saya terdengar bunyi buluh-buluh lah. Bunyi buluh dia bergeser-geser. Maksudlah saya berada di pengebunian tu. Saya berada kat sana. Saya duduk sekejap je dekat dia. Saya duduk sekejap je. Saya buat itu, saya jumpa orang sana, jumpa orang sini sekejap je. Lepas tu petang tu kata adalah yang mana ada diorang ni dia adalah menyanyikan entah apa lagu pun saya dah tak apa ingat lah. Itu je lah. Lepas tu petang tu saya minta izin diorang balik ke sini. Tak kata okey, sebelum hang balik sini apa lagi? Lepas tu dia kata lah, sebelum diorang ni hantar saya balik, ketua diorang ni dia adalah pesan. Dia kata lah itu dia pesan. Yang pesan tadi dah yang macam saya cakap tadi tu. Kata ni, ilmu ada, buatlah sebaik-baiknya, bantulah orang. Contohnya itulah. Tak, hang ni dah 2-3 hari dah. Sebenarnya hang di alam sana. Saya pun jadi pelik kan. Betul ke 2-3 hari je? Betul. Tengok jam kau apa. Tengok jam kau apa. Saya tengoklah jam. Saya tengok jam. Masa tu lah baru saya perasan yang saya ada handphone. Maksudlah saya perasan yang saya ni ada jam. Masa tu kan, barulah kita memang kita perasan yang kita ni ada jam, ada handphone. Kita tengoklah dekat handphone ni. Biar betul katanya. Padahal memang kita rasa baru. Memang rasa 2-3 jam je. Yelah, mungkin kita berada di alam diorang kan. Yang tu yelah, orang kata kalau kita nak bahas pun memang itulah kerja Allah kan. Memang saya dapat rasa memang sekejap je, 2-3 jam je pada masa tu kan. Cuma rupa-rupanya 2-3 hari juga. Apa yang saya makan apa semua, dia salah. Dia tu rasa minum air zam-zam. Lepas tu dia rasa macam manis dia tu. Dia punya macam yelah, manis madu dia tu lah. Dia bukan macam madu lah, tapi memang madu kot rasanya. Punya tu. Maka itu je lah. Lepas tu dia itulah 2-3 jam itu je yang kita boleh kata memang 2-3 jam je. Kalau nak orang kata nak kita cuba nak membayangkan keseluruhannya berlaku tu, rasa kalau daripada logik akal pun kadang-kadang tu yang akal-akal kita pun memang kata kita susah nak kita tu orang kata nak berada di tempat yang tu. Kan? Itu je lah. Lepas tu dia kata tak apa, kalau dia dah cakap macam itu tak apa. Jadi maksudnya kata ni memang hang ni dipinjam sekejap kat sana untuk 2-3 hari. Saya 2-3 jam ni. Tak, untuk 2-3 hari ni. Itulah.
Lepas tu yelah macam biasa lah kan, bila dah selesai rupa-rupanya kata 2-3 hari tu lah saya berada di kolam puteri tu. Jadi nak saya punya guru kata tak apa, dah apa ni, habiskan kat sini dah, okey jom kita pun akan buat penutup. Masa tu kena buat penutup tu lah daripada guru bersama dengan semuanya yang lain lah. Masa tu ada 7 orang ke 8 orang, ramai. Kita pun pelik lah, betul ke? Kata betul. Memang diorang mencari-cari, apa diorang scan kan. Diorang kata ni ada kat sini, dia ada kat sini kan. Yelah nak macam mana kan, kita dah berada di alam sana kan. Kita ni pun yelah setakat orang yang mencari ni, bila kita dah berada di sana, kita kena hadap lah. Bujur kita ni tidak berkahwin dengan orang-orang sana. Contoh kan, jadi kan tak pasal-pasal. Bahaya. Dia bahaya. Dah berkahwin tu, kahwin dengan orang sana seolah-olah kita dah membuat satu perjanjian. Nanti susah lah kita nak melepaskan diri kita, ataupun untuk kita melepaskan ikatan-ikatan perjanjian, sama adanya secara sengaja ataupun yang tak sengaja itu. Lepas tu bila dah macam itu dah selesai, barulah saya dipulihkan. Saya dipulihkan oleh guru bersama dengan ada lagi lah 2-3 orang yang lain. Saya dipulihkan di Telaga Tok Syekh. Dimandikan di situ. Saya dimandikan di situ. Yang tu kena mandi macam-macam lagi lah yang saya kena buat di situ juga. Yang tu kena macam-macam kena buat. Patut saya tengok handphone dia punya miss call apa semua, mesej semua memang masuk lah. Memang banyak masuk. Sebab kita tahu kita bawa handphone, kita bawa jam semua ada kan. Kita memang masa tu kita tak target yang kita nak ada handphone, dan kita pun tak terfikir yang kita ni ada jam nak tengok apa, tak ada. Dia dah orang kata menguasai seluruh pandangan kita. Semua sekali. Kita tak ingat langsung jam kita ada, tengok jam contoh bila tak ada pukul apa contoh kan. Tapi tak, kita dah lupa dah apa yang dah berlaku pada masa tu. Dah jumpa dah yang berlaku masa tu. Itulah antara bunak-bunak ataupun jin-jin yang tersebut itu.